Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Apa khabar pejuang-pejuang GPG? Okey, boleh dengar suara saya semua insya-Allah? Okey, alright. So hari ini sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak ucapkan ribuan terima kasih yang tak tinggal kepada pengasas GPG iaitu Upcoming Diamond. Saya dengar Upcoming Diamond Abang Syed Aznam dan juga Kak Sharifah Hashimah kerana memberi keizinan untuk saya berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan air bersih. InsyaAllah, air bersih hidup sihat insyaAllah. So, terlebih dahulu, serba sedikit berkenaan dengan saya secara ringkas. Saya juga pernah bekerja di makmal air, kalau siapa pernah dengar, makmal di sebuah kilang di Banting iaitu kilang Mega Steel, spesifik dalam bahagian makmal air. Jadi saya tahu serba ringkas berkenaan dengan tes-tes ataupun apa saja ujian yang dilakukan terhadap air insyaAllah. So saya akan kongsikan slide yang saya khusus untuk grup JPG insyaAllah. Alright, saya tutup sekejap. So tajuk yang saya akan kongsikan kalau ikut kat slide yang ada di depan anda semua adalah ada air turin di dalam setiap titisan. Kenapa saya memilih tajuk ini? Sebab rata-rata orang nampak air tulen ataupun air panas, air sejuk dan macam-macam jenis air yang ada kat luar. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah air tulen. Kita nak air tu betul-betul tulen dalam setiap titisan. Dan kita tak nak air tu air yang tiruan. So antara kandungan bengkel ataupun perkongsian kita pada malam ini, first kali saya akan sentuh berkenaan dengan pengetahuan awam mengenai air. Kemudian yang kedua adalah air tulen yang dibekalkan oleh e-spring. Seterusnya sedikit berkenaan dengan teknologi e-spring. Dan yang keempat, pensijilan bukti-bukti yang ada dalam e-spring. Dan yang kelima sedikit berkenaan dengan perkongsian. Bagaimana nak berkongsi dengan klien-klien ataupun sesiapa saja di luar insyaAllah. Kemudian first, pengetahuan mengenai air. Baik, rata-rata kita pernah tak bertanya secara khusus dari manakah sebenarnya sumber air pipe kita? First thing first, tak kisahlah. Kebanyakannya mesti bermula daripada sama ada sungai, tasik, empangan dan juga mata air. Yang mana kebanyakan sumber ini sebenarnya sedar tak sedar telah dicemari oleh bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti yang ada dalam gambar di slide anda semua. Kemudian setelah itu dia akan melalui ke proses yang dipanggil sebagai loji rawatan. Pada sangkaan kita, kebanyakan ramai antara kita beranggapan bahawa setelah melalui loji rawatan, air adalah 100% bersih. Apa yang berlaku di loji rawatan sebenarnya adalah proses penambahan klorin ataupun pengklorinan yang ditambah ke dalam air khusus untuk membunuh mikroorganisma dan bakteria. Tetapi kat situ sebenarnya dinyatakan bahawa sebenarnya di loji rawatan, di air ataupun proses apa saja ujian yang dibuat sebenarnya tidak menyingkirkan semua bahan cemar. So ada bahan-bahan cemar yang still ada di loji rawatan. Seterusnya sistem itu beredar sebelum sampai ke rumah kita melalui beberapa pipe. Tak kisah, pernah tak kita tertanya dalam diri kita berapa panjang, sejauh mana kebersihan pipe-pipe berkenaan. Sebab rata-rata antara kita berhadapan dengan pipe-pipe yang dah berusia. Sebab itu berlakunya penghakisan pipe-pipe lama akibat dari segi mikroorganisma, sista, lambam, asbestos, tembaga serta bahan-bahan cemar yang lain. Dan akhirnya sampailah ke rumah kita melalui air pipe. Dan itulah rupa sebenarnya air yang sampai ke rumah kita. So adakah kita sebenarnya antara sedar tak sedar sedang meminum air yang tercemar tanpa kita sedari? Dan kebiasaannya kita yang air yang keluar daripada air pipe kita nampak secara lahiriahnya bersih. Nampak dari pergambarannya macam bersih. Tetapi sebenarnya jauh kita tak tahu apa sebenarnya yang ada dalam kandungan air yang kita minum setiap hari jika air yang melalui air pipe itu tidak kita rawat. Baik. Ini adalah antara fenomena-fenomena yang pernah berlaku di Malaysia. Salah satunya adalah fenomena Sungai Biru yang berlaku di Senawang kira-kira tahun 2018 yang mana ada yang pernah berkongsi dengan saya, dia kata ini air syurga. Saya cakap Masya Allah. Ini sebenarnya adalah air Sungai Biru disebabkan oleh pewarna dari penghilang plastik. Bayangkan kalau kita minum air ini. And then seterusnya, ini adalah Sungai Kelang yang berwarna jingga disebabkan oleh bahan kimia. Ramai beranggapan bahawa sungai ini adalah normal. Warnanya adalah normal, warna warna oranye ataupun warna kecoklatan. Tetapi sebenarnya ia adalah disebabkan oleh bahan kimia yang mengandungi pewarna merah dari penghilang yang berdekatan. Dan buktinya, baru-baru ini Alhamdulillah dengan izin Allah kita ada PKP. Inilah wajah sebenar
air Sungai Kelang. Bersih totally different, totally sangat-sangat berbeza jika dibandingkan dengan air Sungai Kelang di waktu yang sedia ada seperti sebelum ini. Dan alhamdulillah Allah bagi kita PKP untuk kita merenung sejenak apa sebenarnya yang ada dalam air Sungai Kelang kan. Baik, seterusnya air buangan hospital. Baik, suka saya dengan statement ini yang mana menyatakan dalam thestar.com, air buangan hospital mengandungi segala macam campuran berbahaya dari ubat-ubatan hingga ke patogen. Benda-benda yang tidak boleh kita singkirkan oleh loji rawatan air buangan konvensional. Kat situ tertera perkataan tidak boleh. Mereka hanya menapis atau merawat benda-benda yang bersifat fizikal, tetapi tidak boleh bahan-bahan kimia yang tercemar yang ada dalam air berkenaan ataupun air buangan hospital. Seterusnya kita tengok keratan daripada website www.thestar.com. Dalam banyak keratannya yang terteranya kat situ, tajuknya adalah loji rawatan air sebenarnya tidak dapat menghilangkan bahan kimia. Kalau tengok dekat perkataan yang bergaris, minta maaf dalam bahasa Inggeris, kalau ikutkan dekat situ, petikannya berbunyi, Fellow Tan said many of the polluted rivers in the state were sources of water for treatment plants that were conventional ones and designed to only remove suspended solids but not chemicals. Sekali lagi mereka tekankan, mereka hanya mengeluarkan atau removekan suspended solids saja, tetapi tidak bahan kimia berkenaan. Okey, kemudian ini antara keratan-keratan akhbar yang lain pencemaran di Sungai Kelang. Seterusnya kita tengok ni gambar-gambar lain pencemaran yang berlaku di sekitar kita, dan sebenarnya Jabatan Alam Sekitar telah merekodkan kira-kira hampir ataupun lebih daripada 50 jenis sungai yang dikategorikannya berbahaya. Boleh refer dalam website Jabatan Alam Sekitar insya-Allah kan. Seterusnya kita tengok juga keratan akhbar yang lain, antaranya ialah contohnya amonia, punca air bau najis, Aidilfitri tanpa air bersih, air paip tercemar. Sebenarnya setiap hari ada, dan baru-baru ini kalau sesiapa yang duduk sekitar Sepang, Kajang dan sebagainya, kita berdepan dengan pencemaran loji ataupun empangan semenyih. Boleh katakan dalam sebulan sekali baru-baru ni dan benda-benda ini menakutkan. Dan bayangkanlah, inilah rupa air yang akan sampai ke rumah kita. Dan ini contoh tangki ataupun apa yang ada dalam tangki air rumah kita. Dan ada juga keratan akhbar seperti akhbar Kosmo, dia kata misteri air. Air sepatutnya macam ni rupanya, tetapi yang datang adalah air yang sedemikian rupa. So bayangkanlah, ini yang kita hadapi hampir setiap hari sebenarnya. Dan bayangkan kalau kita tak jaga kualiti air yang masuk ke rumah kita, sebab air merupakan komponen ataupun elemen utama yang ada dalam badan kita. Sebab rata-rata manusia memerlukan kira-kira 70% ke 80% dalam badan mereka adalah air insya-Allah. Dan akhir kata, inilah rupa paip agihan ataupun agihan air yang mana air terawat sebenarnya, walaupun dah dirawat dekat loji rawatan, tetapi air terawat ini boleh bertemu dengan whatever sisa farmaceutical, racun perosak dan apa juga keluaran sampingan, penyah jangkitan dan bahan cemar yang lain sebelum sampai ke rumah kita. Dan seperti yang ada dalam slide yang ada di depan anda semua, di dalam sebuah gelas kita tak tahu sebenarnya apa yang ada secara tepat, apa yang ada dalam gelas kita jika kita tidak menggunakan sistem rawatan air ataupun sistem penapis air yang betul-betul bagus. Kemudian ini satu statement daripada United Nations menyatakan bahawa setiap 15 saat akan ada seorang budak yang mati disebabkan oleh penyakit yang bersangkut paut dengan air. So statement ini sangat-sangat menakutkan. So maknanya dalam 1 minit kira-kira 4 orang atau 4 kanak-kanak yang mati ataupun meninggal disebabkan oleh penyakit disebabkan oleh air. Justru itu kita beri satu tepukan untuk Eastspring kerana mempunyai inisiatif untuk mewujudkan satu konsep yang dipanggil sebagai air tulen. Kalau kita cerita pasal air tulen, kita nak betul-betul yang tulen, kita tak nak yang tiruan. Tiruan ni macam-macam jenis air boleh jadi air yang tiruan. Okay? Dan apa makna air tulen? So air terawat yang dibekalkan oleh Eastspring. Suka saya tekankan perkataan rawat. Bila kita cerita pasal rawatan, ramai orang di luar ataupun ramai antara kita selalu salah anggap berkenaan dengan air tapis dan juga air rawat. Air tapis macam-macam kaedah boleh ditapis. Tetapi yang paling terkesan sebenarnya kita nak adalah bukan sekadar menapis, tetapi air itu telah dirawat oleh sistem rawatan kita. So dalam konteks ini, MW memperkenalkan satu sistem rawatan untuk menghasilkan air tulen melalui Eastspring. Yang mana sistem Eastspring ini mengekalkan mineral yang berfaedah seperti kalsium,
magnesium dan fluorida. Seterusnya, sistem e-spring ni memperbaiki rasa kejenihan dan bau air pipe, dan yang paling best, dia menapis ataupun mengurangkan lebih 140 jenis bahan cemar, dan kita dokumenkan dalam booklet dan dalam mana-mana kita punya keluaran buku yang mana kita berikan kepada mana-mana klien kita. Dan yang keempat, air pipe ini menyaktifkan lebih 99.99% virus dan bakteria yang ada dalam air, dan ini juga kita dokumenkan, insyaAllah. Boleh refer kepada buku-buku yang ada yang dikeluarkan oleh pihak MW, insyaAllah. Okay, kemudian kita sentuh sikit berapa banyak air yang patut kita ambil. Secara umum, kita tahu sekurang-kurangnya kita kena minum 6 gelas atau lebih 6 gelas dalam sehari. Saranan daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, kira-kira 6 hingga 8 gelas air kosong sehari, yang mana nilaian ataupun sukatan satu gelas itu kira-kira 250 ml. Seterusnya daripada Mayo Clinic, kita kena minum lebih kurang 8 gelas air kosong sehari, dan satu statement daripada WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia untuk berat badan 70 kg lelaki. Untuk lelaki 70 kg sekurang-kurangnya kena minum 10 gelas air ataupun 2.5 liter sehari, manakala perempuan yang mempunyai jisim badan lebih kurang 58 kilo sekurang-kurangnya kena minum 9 gelas air ataupun 2.2 liter sehari. Seterusnya, kenapa kita kena minum minimum 6 gelas air tulen sehari? Salah satu sebabnya adalah untuk mengelakkan batu karang. Kerana apa? Sebab batu karang, cerita sikit berkenaan batu karang. Batu karang sebenarnya adalah endapan keras yang terbentuk di dalam buah pinggang, biasanya terdiri daripada mineral dan garam yang boleh menyebabkan kesakitan. Tetapi bila kita minum 6 gelas air tulen sehari, insya-Allah dia akan mengelakkan penyakit batu karang itu daripada terjadi. Seterusnya, yang kedua adalah untuk mengelakkan kekejangan. Kerana apa? Sebab tubuh manusia mengandungi banyak cecair yang perlu kita kembalikan ke organ-organ dengan bantuan air. Jadi apabila air dalam badan ni kurang ataupun tak mencukupi, darah terpaksa melakukan tugas yang berat yang menyebabkan darah ini menjadi lebih pekat. Seterusnya akan menghilangkan keupayaan darah untuk sampai ke otot tepat pada masanya, dan inilah yang akan menyebabkan kekejangan otot. Dan seterusnya, untuk kesihatan otot kita, untuk mencerdaskan otot dan juga mengurangkan sakit-sakit sendi dan juga sakit-sakit belakang. Ramai antara kita tak sedar, kadang-kadang selalu kita beranggapan bila kita rasa lapar ataupun simptom-simptom yang kita rasa macam kita perlu makan, sebenarnya tidak. Kadang-kadang sebenarnya simptom itu menunjukkan sebenarnya kita kekurangan air tulen. Yang keempat adalah untuk mengekalkan kulit yang berseri, untuk menjadikan kulit kita berseri, bertindak sebagai pelembab dan kulit tampak lebih muda. Ada di antara klien kita yang menggunakan air e-spring ini untuk mendapatkan wajah yang bersih dan sentiasa nampak awet muda. Boleh cuba, boleh cuba, insya-Allah. Dan yang kelima adalah untuk mengawal suhu badan kita, dan yang keenam adalah untuk membantu pencernaan, insya-Allah. Seterusnya, apa yang teknologi e-spring perkenalkan kepada kita? First kali, kenapa kita perlu memilih e-spring? Antara teknologi yang luar biasa yang diperkenalkan oleh e-spring, antaranya adalah penuras blok karbon termaju. Nanti insya-Allah kita akan kupas satu persatu sekejap lagi. Kemudian yang kedua adalah teknologi tanpa wire yang dipanggil e-couple. Dan yang ketiga, yang paling saya suka sebenarnya adalah teknologi ultra ungu. Teknologi ultra ungu. Dan yang keempat adalah teknologi chip pintar. Kita ada satu video yang ingin kita kongsikan dengan anda semua, insya-Allah sama-sama kita tengok.
okey, satu tepukan untuk Eastspring kerana memperkenalkan teknologi yang cukup ampuh. So serba sedikit berkenaan dengan apa yang ada dalam Eastspring. Ini adalah komponen asas unit Eastspring. Untuk makluman semua, dia ada penutup asas, kemudian ada modul elektronik ataupun yang saya suka panggil sebagai otak. Kemudian dia ada gelang bendungan, seterusnya ada bracket, cartridge carbon UV yang ada 3 dalam satu. Kemudian yang keenam dia ada bekas cartridge dan yang seterusnya dia ada adapter kuasa. Seterusnya, selain daripada itu juga, dia mempunyai gelung pengetat plastik, penyambung logam, kemudian injap pengalih, kemudian yang keempat adalah ada adapter berulir, kelima adapter universal, dan yang keenam tiub, seterusnya sesiku. Ini adalah komponen asas unit Eastspring. Baik, ini berkenaan serba sedikit berkenaan nota teknikal, yang mana adapter kuasa Eastspring ni panjang wire dia lebih kurang dalam 2 meter, mempunyai input kuasa 100 ke 240 volt dan output kuasa 19 volt DC 3.16 ampere. Kemudian berkenaan dengan tube juga, dia mempunyai panjang lebih kurang 1.2 meter yang mana mempunyai 2 jenis diameter luaran iaitu 8 mm dan juga 9.5 mm. Saya terpaksa ceritakan sebab sekurang-kurangnya kita tahu apa komponen-komponen asas dalam Eastspring dan sejauh untuk kita mudahkan kita untuk pasang di mana-mana rumah klien kita, insya-Allah. Kemudian bercerita tentang penuras blok karbon termaju. Kalau kita tengok sebenarnya dia mampu untuk mengurangkan lebih 140 jenis bahan cemar yang berpotensi menjejaskan kesihatan kita. Tetapi dalam masa yang sama dia mengekalkan mineral yang bermanfaat untuk badan kita seperti kalsium dan magnesium. Seterusnya, teknologi chip pintar merupakan satu sistem yang canggih yang mampu menjejaki lampu ultraungu dan hayat penuras blok karbon. Maknanya kita tak perlu nak rekodkan dalam diary ke, dalam mana-mana buku ke, kat whiteboard ke. Bila kita perlu tukar kita punya cartridge, sebab automatik dia punya sistem dia sendiri yang akan bagi tahu kepada kita. Kemudian teknologi tanpa wire yang dipanggil e-couple yang mana telah dipatenkan untuk mengalirkan tenaga elektrik indirectly tetapi menerusi komponen udara, air dan plastik. Sangat-sangat efisien. Dan yang seterusnya adalah teknologi ultraungu yang mana lampu UV ini ataupun sistem rawatan air Eastspring ini digunakan untuk menghapuskan 99.99% bakteria dan virus penyebab penyakit bawaan air di dalam air minum. Suka saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan UV ni, dia bermula sekitar tahun 60-an yang mana dia dibuat untuk menggantikan sistem pendidihan. Dan untuk makluman semua khususnya orang Muslim kita, yang mana air Zam-Zam di Mekah pun menggunakan teknologi ultraungu, insyaAllah. Seterusnya apa yang lampu UV boleh buat adalah untuk membasmi bakteria dan virus serta juga parasit seperti yang tertera di dalam slide yang di hadapan anda semua. Okey, seterusnya dari segi kaedah penyimpanan air, tak kisah anda berada di mana-mana pun, rata-rata semua orang di mana-mana premis, rumah, ofis dan sebagainya mempunyai tangki air. Tetapi pernah tak kita terfikir bagaimana keadaan tangki air di rumah kita? Inilah keadaan penyimpanan air di rumah kita. Kalau tengok gambar tu, contohnya penutup penyimpan yang diterbangkan angin, entah ke mana penutupnya. Kemudian yang gambar sebelahnya adalah air berlumpur disebabkan paip. Ini terjadi banyak, terutamanya baru-baru ini di sekitar Lembah Kelang. Akibat pencemaran empangan, contohnya empangan Semenyih baru-baru ini. Kemudian air dengan sisa. Ini antara gambar-gambar yang ada. Seterusnya saya suka memetik keratan Borneo Post berkenaan dengan penyakit hepatitis A yang ada dalam air yang tercemar yang berlaku di sekitar Borneo. Kemudian di Sabah dan juga Sarawak pernah digemparkan dengan beberapa insiden seperti typhoid dan sebagainya. Kemudian seterusnya suka saya nak sentuh berkenaan dengan pensijilan, sebab rata-rata antara kita selalu nampak terlalu banyak jenama-jenama lain di luar. Minta maaf saya cakap, kadang-kadang mereka buat khas untuk kepuasan sendiri tetapi tidak memenuhi sijil-sijil ataupun tidak memenuhi piawaian tertentu, dan kita sebagai pengguna sepatutnya perlu mengkaji ataupun menyelidik sejauh mana keberkesanan, sejauh mana sesuatu barangan itu telah disahkan dan ditentukan ataupun dah ditentusahkan sebaik-baiknya barangan itu sebelum kita membeli ataupun menggunakan barangan tersebut. So antara sijil-sijil yang telah diterima oleh Eastspring, yang pertama adalah NSF 42 yang mana ia perbaiki rasa dan bau, NSF 53 sistem kesihatan, NSF 55 sistem mikrobiologi UV, kemudian NSF 401 sebatian memuncul bahan cemar,
kebetulan. Kemudian NSF Protokol P477 Microsystem dan seterusnya NSF Protokol P473 untuk menyingkirkan PFOA dan PFOS yang mana berlaku sejak 2017. Yang ni insya-Allah jadi kita akan kupas satu persatu. Kemudian anugerah mohon emas oleh Water Quality Association. Nak sebut pun berbelit. Okey, kemudian NSF ni suka saya nak sentuh sikit. Rata-rata antara kita bila banyak berlaku di luar, mereka selalu kata mereka ada NSF, tetapi check betul-betul sejauh mana NSF mereka. Adakah NSF mereka hanya sekadar dapat NSF untuk barangan yang berkait dengan air ataupun bukan. Dan yang paling penting adalah NSF itu telah dikaji dan ditentusahkan atau kualiti barangan ataupun kualiti yang memenuhi standard NSF berkenaan. Seterusnya anugerah mohon emas oleh WKA, Water Quality Association. Kemudian saya sentuh sedikit berkenaan dengan PFOA dan PFOS. Sebenarnya dia adalah bahan kimia buatan manusia yang digunakan ketika pembuatan fluoropolimer. Tetapi yang paling best sebenarnya PFOA dan PFOS ini telah dikesan dalam bekalan air minuman di seluruh Amerika Syarikat. So bayangkanlah dah mula ada benda-benda ataupun sebatian-sebatian yang baru. Okay? Dan apa kesan dia terhadap manusia? Dia boleh menyebabkan kerosakan hati, penyakit thyroid dan yang paling terkesan sebenarnya adalah kanser. Penyakit yang kita paling takut sekali. Kan? Kemudian saya sentuh sikit berkenaan dengan media berita. Sebab tu saya suka nak highlightkan betapa pentingnya kita kena kaji ataupun buat kajian sebelum kita memilih satu barang. Rata-rata antara kita suka memilih berdasarkan kemudahan tetapi menidakkan kualiti ataupun keefisienan sesuatu barangan. Sangat-sangat berbahaya kan. Sebagai contoh yang ada kat sini, Medical Device Authority daripada Kementerian Kesihatan sendiri pernah ada satu barangan yang claim mereka boleh merawat lebih daripada 100 jenis penyakit. So, Kementerian Kesihatan sendiri terpaksa mengeluarkan satu pernyataan bahawa barangan berkenaan bukanlah medical device. Kan? Kalau medical device tak perlu dah wujud klinik, hospital dan sebagainya. Baik. Kemudian, serba sedikitlah kita buat bandingan. Minta maaf saya tak highlightkan apa jenama-jenama yang selain daripada eSpring. Kita bandingkan persejalan NSF eSpring dengan yang lain. Boleh kita tengok dekat slide anda semua. Dari segi harga berbanding dengan jenama A, B, C, D, kemudian seterusnya teknologi. Antara yang hampir sama dengan teknologi eSpring adalah jenama B, tetapi kita tengok kat sini walaupun B itu mempunyai penuras kombinasi dan sebagainya, tetapi mereka tak ada langsung maklumat di dalam laman web NSF. So hati-hati. Kadang-kadang bila kita jumpa, kita mudah terpedaya dengan salesperson yang claim overclaim. Claim overclaim yang mana mereka cerita benda yang kadang-kadang sebenarnya tak sepatutnya ada tetapi mereka ada-adakan. So sangat-sangat berbahaya. Okay. Dan secara amnya ataupun secara khususnya dua istilah rawatan air sahaja yang diterima secara saintifik. Yang pertama adalah kategori penapisan seperti untuk memerangkap kotoran seperti reverse osmosis, penyulingan, carbon active block dan juga carbon active granula. Kemudian dari segi pembasmian adalah untuk menghapuskan kuman, bakteria dan virus melalui pengklorinan, ozon, penyulingan dan juga UV. Dan serba sedikit berkenaan dengan, minta maaf saya sentuh serba sedikit dengan jenama-jenama yang ada di pasaran. Inilah contoh-contoh jenama yang ada di pasaran dan kita berikan satu tepukan sekali lagi untuk eSpring kerana eSpring memenuhi kedua-dua konsep rawatan air iaitu penapisan melalui carbon active block dan juga membasmi kuman, bakteria dan virus melalui konsep UV. Baik. Suka saya nak highlightkan kat sini. Rata-rata orang suka bila kita nak beli perawat ataupun rata-rata selalu membeli penapis air. Tetapi saya suka highlightkan kat sini, kita bukan sekadar membeli penapis air, tetapi kita nak membeli perawat air. Dan bila cerita pasal perawat air, adakah kita nak beli semata-mata nak dapatkan air panas sahaja ataupun air sejuk saja ataupun air yang bersih sebenar-benarnya. Dan serba sedikit perkongsian berkenaan dengan penggunaan elektrik. Rata-rata kalau yang menggunakan air, minta maaf, air yang sejuk panas ni penggunaan elektriknya lebih kurang dalam RM120 setahun. Which is lebih kurang RM10 sebulan. Manakala eSpring kita, sebab kita menggunakan induction technology, which is hanya lebih kurang tak sampai pun RM5 setahun. Okay? Dan suka juga saya nak highlightkan kat sini, antara Keratan Akhbar, jiran kami di Taman Izora, berlakunya kebakaran. Ada dua rumah sebenarnya, ada dua rumah berlaku kebakaran disebabkan, minta maaf, menggunakan jenama brand X yang menggunakan sistem sejuk panas kerana mereka menggunakan konsep reboiling.
So hati-hati bila anda membeli apa saja barangan yang bersifat reboiling. Okay, that's why suka tak suka saya sangat-sangat menggalakkan anda semua untuk bertukar. Tak kisahlah Wak apa saja jenama yang anda gunakan sekarang, tukarlah kepada eSpring kerana ia memenuhi beberapa kriteria seperti mempunyai Inductive Electronic Coupling Technology, mempunyai sertifikasi daripada NSF dan juga WQA, kemudian mempunyai teknologi carbon filter dan membenarkan nutrien-nutrien yang baik melaluinya, dan mempunyai teknologi smart chip, seterusnya mempunyai teknologi ultraviolet. Dan selain daripada itu juga eSpring adalah satu sistem rawatan yang menjimatkan elektrik, which is tak sampai pun RM5 saja setahun. Kemudian satu proses yang tidak membazir kerana langsung tidak perlu mengalirkan air ke dalam mana-mana sinki, terus direct boleh minum daripada pipe eSpring berkenaan. Kemudian membekalkan air yang sihat, Alhamdulillah, dengan izin Allah. Kemudian satu proses yang cepat kerana untuk menghasilkan 1 liter air hanya memerlukan dalam 1 minit dia boleh menghasilkan lebih kurang dalam 3.2 ke 3.4 liter seminit. Sangat-sangat cepat. Kita boleh terus direct minum. Tak perlu nak tunggu sebagainya. Kemudian satu proses ataupun air yang selamat untuk diminum setelah kita lakukan beberapa ujian. Kemudian bebas riba bagi orang yang khusus, yang very particular pasal hukum hakam dan sebagainya. Kemudian satu sistem yang mudah sebab saya sendiri suka bawa sistem rawatan air eSpring ni ke mana-mana saja saya pergi. Sama ada pergi bercuti, ke mana-mana saja saya pergi outstation dan sebagainya, saya akan bawa sebab saya tahu tentang kualiti air yang ada di sekeliling kita. Kemudian mempunyai patent, ada lebih beratus patent berkenaan dengan sistem rawatan air eSpring dan diiktiraf nombor 1 dalam dunia dari segi jualan melalui Euromonitor. Okay, baik. Dan last but not least, saya akan sentuh dalam bab yang terakhir berkenaan dengan perkongsian berkesan. Saya suka sentuh ni sebab kadang-kadang antara kita dah tahu dah teknologi eSpring dan sebagainya, tetapi kadang-kadang kita tak tahu bagaimana kita nak berkongsi dengan ramai yang di luar sana. Dah tahu tapi kita tak sempat kongsikan. Dan saya anggap benda ni sebagai satu amanah untuk kita berkongsi dengan lebih ramai di luar sana yang belum betul-betul mengetahui tentang keefektifan ataupun keberkesanan ataupun kualiti yang dihasilkan yang ada pada eSpring. Tetapi dalam masa yang sama kita kena buat satu rangka kerja lah. Yang mana first kali kita kena kenal pasti keperluan klien kita terlebih dahulu. Kemudian kita kongsi hubungan peribadi. Cuba share, build rapport dengan klien kita. Kemudian jelaskan manfaat. Dan biasanya bila kita cerita ataupun kita berdepan dengan mana-mana klien, first soalan yang mereka akan tanya adalah berapa harga? So apa cara yang saya gunakan? Biasanya saya akan mengelak untuk menjawab itu terlebih dahulu. Kita jelaskan manfaat dulu ataupun kita kongsi hubungan peribadi dahulu. Seterusnya kita wujudkan pengalaman produk. So yang ini suka saya nak kongsi sebab kadang-kadang antara kita yang mungkin belum ada pengalaman produk boleh pinjam pengalaman produk kawan-kawan atau sesiapa saja yang ada. Kita pinjam dan kita kongsikan kepada mana-mana klien kita. Kemudian barulah kita tangani nilai harga. Kerana apa? Sebab kalau kita cerita harga terlebih dahulu, sebab mereka belum faham tentang manfaat, tentang pengalaman ataupun testimoni produk, mereka akan terus reject. Ini yang berlaku kepada ramai di luar. That's why kita perlu fahamkan tentang apa yang ada, manfaat yang dibekalkan oleh eSpring, barulah kita cerita pasal harga dan kita ringkaskan seberapa ringkas kepada klien kita, insyaAllah. So cara nak berkongsi produk, first kali kita kena jadi duta. Sebab kalau kita tak jadi duta ataupun produk kepada produk, macam mana kita nak menceritakan penceritaan tu daripada jiwa kita. Kemudian kongsikan dengan rakan-rakan kita sebab terlalu ramai di luar yang belum lagi menggunakan sistem rawatan air yang baik. Kemudian cara kita berkomunikasi antaranya adalah dengan cara melihat, mendengar dan juga kinestetik. Saya sentuh satu persatu. So dari segi penglihatan ataupun visual, kita boleh memperoleh ilmu dengan membaca dan melihat. Kita gambarkan situasi itu di minda dan seterusnya kita gunakan kaedah pendengaran ataupun auditori yang mana kita boleh mengekalkan maklumat dengan mendengar dan bercakap. Ada setengah individu suka mendengar, ada juga setengah individu dalam kategori visual, dia suka melihat. Dan rata-rata untuk kategori visual dan pendengaran lebih kurang dalam 10%. Tetapi ramai antara kita sebenarnya adalah di bawah kategori kinestetik. Maknanya mereka suka anda kongsikan, buktikan secara amali, sama ada demo dan sebagainya. Dan ini secara ringkasnya, kalau melihat kita boleh bagi keratan akhbar sebab ada juga orang yang beli setelah melihat eSpring itu saja. Kemudian yang kedua, mendengar melalui testimoni dan sebagainya.
Kemudian kinestetik, maknanya kita demo, buat carta bandingan dan juga breakdown harga insyaAllah. Okay, kemudian dari segi teknik closing, kadang-kadang kita dah tahu dah, tapi kita tak tahu macam mana nak closing kan. First sekali adalah alternative closing. Sebagai contoh, kalau kita dah cerita pada klien, kita dah fahamkan manfaat kepada dia, tetapi mereka nampak macam terpinga-pinga. So kita bagi pilihan ataupun closing alternatif sebagai contoh, ya, selain daripada bayaran secara tunai, kita juga membekalkan bayaran secara EPP ataupun kad kredit dan sebagainya. And kemudian yang kedua adalah assumptive closing. Maknanya ia bersifat andaian. Sebagai contoh, sekali lagi kita nampakkan mereka terpinga-pinga dan sebagainya, kita bagi ayat ataupun pernyataan yang seolah-olah menggambarkan mereka sudah memiliki barangan tu. Maknanya contoh, katakan kita nampak e-spring tu, saya rasa e-spring ni sesuai kalau kita letakkan di bahagian dapur kering anda sebagai contoh. Nampak tak? Seolah-olah kita dah bawa klien kita untuk membeli barangan ataupun membeli sistem rawatan air e-spring itu. Tetapi kedua-dua teknik ini rata-rata keberkesanannya lebih kurang dalam 10% ke 20% ataupun 10% ke 20%. Dan teknik closing yang paling berkesan sebenarnya adalah emotion closing. Teknik emosi, maknanya kita sentuh emosi mereka. Contohnya kalau yang lelaki dengan lelaki ataupun orang yang kita boleh sentuh tu, kita cerita pasal dari hati ke hati, kita sentuh, kita pegang dia, kita dengan nada yang menyentuh jiwa. Contohnya, bang, saya rasa abang perlu beli spring ni. Maknanya kita sentuh betul-betul jiwa mereka. Dan percayalah, 80%, 90% penjualan berlaku disebabkan oleh emotion closing ini. Dan last but not least, yang paling kurang digemari adalah teknik adjournment closing, penundaan. Maknanya kalau kita tengok dia macam dah kusut dan sebagainya, mungkin kita minta kepada klien untuk memilih satu tarikh yang lain untuk kita kongsikan sekali lagi lebih detail insyaAllah. Kan? Baik, secara ringkasnya, apa itu air tulen? Adalah air yang mampu mengekalkan mineral yang bermanfaat seperti kalsium dan magnesium. Kemudian dia memperbaiki dari segi rasa, kejernihan dan juga bau. Dan seterusnya dia mengurangkan lebih 140 jenis bahan cemal. Dan yang paling best, dia menjangkit apa saja bakteria dan virus yang ada dalam buku. Baik, dan Alhamdulillah sekarang MW memperkenalkan promosi gabungan yang sempurna yang mana e-spring didatangkan dengan pendispense air panas Redefine Morphy Richards pada harga yang tertera di hadapan anda, yang mana anda boleh refer pada yang membawa anda, yang memperkenalkan anda dalam MW insyaAllah. Dan juga MW tawarkan juga sistem EPP. Sistem EPP yang mana boleh refer kepada yang membawa anda insyaAllah. Baik, suka saya sentuh last but not least sebelum saya mengakhiri sharing berkenaan dengan bagaimana nak mencapai 21% dengan e-spring. First thing first, kita kena setkan matlamat. Matlamat berapa persen pencapaian, berapa RM bonus yang kita inginkan, berapa orang yang kita perlu jumpa dan sebagainya, berapa orang yang kita perlu kongsikan. Lepas tu dengan siapa kita nak berkongsi. Sekali lagi kita tekankan bahawa kita kena guna dulu, menjiwai ataupun kita kena beli untuk diri kita sendiri, barulah senang kita cerita kepada kawan-kawan yang lain. Maknanya cerita tu datang daripada hati. Seterusnya, keluarga-keluarga kita yang terdekat, masih ramai ataupun masih banyak lagi keluarga-keluarga yang belum menggunakan sistem rawatan air e-spring. Dan yang ketiga, buatkan senarai nama seperti adik-beradik, saudara terdekat, kawan, jiran, kenalan. Kemudian seterusnya kita pergi jauh sikit kepada yang mampu, yang perlu dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok orang tu perlu, nampak macam perlu tapi sebenarnya dia tak nak. So tapi kita educate, didik mereka tentang kepentingan air yang baik untuk diri kita sebenarnya. Kemudian tindakan hubungi mereka, jumpa, cerita, demo dan sebagainya, tambah listing yang kita ada dan ulang balik perkara-perkara di atas insyaAllah. Dan ini adalah bukti bahawa sesiapa saja boleh memiliki sistem rawatan air ini. Produk mampu dimiliki oleh semua. Ini serba sedikit gambaran yang cumanya daripada banyak-banyak gambar ini, yang paling saya suka sebenarnya adalah gambar, kalau menghadap saya, adalah gambar yang paling bawah kanan sekali. Yang mana gambar seorang perempuan di Thailand. Minta maaf, bukan niat nak menghina pekerjaan, tetapi kadang-kadang kita selalu judge a book by its cover. Maknanya kita menilai seseorang tu daripada luaran. Dan percaya atau tak, sebenarnya rata-rata orang yang membeli sistem rawatan air spring ni dengan saya, rata-ratanya kalau kita tengok mempunyai pendapatan yang kadang-kadang kita tak jangka pun mereka nak memiliki barangan ini. Tetapi apa yang paling penting yang suka saya nak kongsikan dengan anda semua sebenarnya adalah betul-betul kena fahamkan dengan mana-mana individu tentang kepentingan air tulen melalui sistem rawatan air.
Kita bukannya nak air sejuk, air panas, air bersih dan sebagainya, tetapi yang paling penting sebenarnya air tulen yang betul-betul selamat untuk diminum. Kan? Dan rata-rata antara kita suka benda-benda yang mudah, benda yang senang untuk dicapai dan sebagainya tanpa memikirkan kualiti barangan tersebut. Dan sekali lagi saya tekankan, Eastspring adalah sistem rawatan air. Bukan sekadar menapis tetapi menapis dan juga merawat air untuk membekalkan air yang cukup berkualiti. Baik, saya rasa setakat itu saja perkongsian saya berkenaan dengan sistem rawatan air Eastspring. Yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada kesilapan saya sendiri selaku seorang manusia biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penaung ataupun penasihat kepada GPG kerana memberi saya peluang untuk berkongsi berkenaan sedikit berkenaan dengan Eastspring pada malam ini, insyaAllah. Jadi mungkin saya boleh hand over kepada Abang Syed Aznam untuk yang sesi yang seterusnya, ataupun mungkin ada apa-apa pertanyaan yang mungkin boleh saya cuba untuk kongsikan dengan anda semua, insyaAllah. Okay, dengan segala maknanya saya persilakan Abang Syed Aznam. Okey, terima kasih Abang Jo. Wow. Hebat. Maaf, mengah cerita tu. Pasti banyak nak cerita ni tapi masa menyemuri kita ya. Terima kasih Abang Jo. Okey, ada soalan ni. Tadi dia kata cepat sangat Abang Jo cerita pasal penapis versus perawat. Okey. Apa dia, macam mana cerita tu? Penapis, tadi cerita terlalu sikit, kita boleh cerita lebih lanjut tak? Apa dia penapis, macam mana kita perawat, apa bezanya supaya orang boleh memilih perawat lah instead of penapis. Silakan. Okey. Alright. Okay, terima kasih kepada yang bertanya dan terima kasih kepada Abang Syed kerana mewakilkan pertanyaan berkenaan. Okey, dari segi penapis, sebenarnya terlalu banyak penapis. Even paling mudah untuk saya gambarkan adalah penapis teh. Penapis air teh, penapis kopi dan sebagainya, kadang-kadang kita guna penapis. Itu pun boleh kita panggil sebagai penapis. Dia punya step penapis ni bergantung kepada kualiti yang dibekalkan oleh barangan berkenaan ataupun jenama berkenaan. Dan kebanyakan yang ada di luar cuma sekadar penapis. Iaitu seperti yang saya tepis kalau dalam slide yang pasang tak tadi, dalam satu slide yang penapisan dan juga pembasmian. Pembasmian itu adalah rawatan. Khususnya salah satunya adalah pengklorinan. Pengklorinan pun satu jenis rawatan. Tetapi sejauh mana rawatan itu sesuai ataupun air yang berkualiti untuk diminum oleh badan. Apa yang berlaku dalam Eastspring, yang menariknya, dia bukan sekadar menapis tetapi dia merawat air berkenaan yang mana dia merawat melalui UV. Dan melalui kajian setakat ini, UV adalah teknik yang paling baik untuk pembasmian virus, bakteria dan juga sista yang berbahaya dalam badan. That's why saya tetap memilih apa saja teknik rawatan menggunakan UV. So kalau cerita penapis, terlalu banyak penapisan. Kalau nak dihuraikan rasanya sampai ke subuh tak habis. Banyak penapisan. Tapi yang paling penting sebenarnya yang kita nak cari adalah perawatan. Dan sebenarnya ada juga beberapa jenama di luar yang menggunakan konsep perawatan air seperti yang tertera dalam slide seperti tadi. Tetapi jarang-jarang berlaku mereka menggunakan kombinasi yang cukup bagus, iaitu penapisan dan juga pembasmian ataupun rawatan air. Okey? Boleh bang? Masih. Okey, ada lagi satu soalan. Okey. Saya mewakil lah ni. Boleh. Sila. Kita selain daripada untuk buat minuman, boleh tak dia air ni digunakan untuk masakan? Masak beras ke, buat kari ke, masak nasi ke, macam tu. Soalan je. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, untuk makluman semua, pernah jadi pada klien kami, ada beberapa kes lah. Mereka bukan sekadar minum tetapi mereka menggunakan untuk rawatan kulit. Rawatan kulit, contohnya kanak-kanak yang terkena eczema ataupun alergi kulit dan sebagainya, mereka sacrifice maknanya dah 100% gunakan air Eastspring tu untuk sapu pada kulit, permukaan kulit yang terkena alahan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah dan serba sedikit suplemen yang betul melalui Nutrilite, mereka sembuh pada kadar yang cepat berbanding yang sepatutnya yang dijangkakan oleh pihak hospital maupun pihak klinik. Sebagai contoh, ada yang eczema, dia boleh sembuh dalam masa 3 bulan ke 6 bulan, bergantung. Yang mana doktor pun kadang-kadang terkejut dengan hasil yang hasil yang mereka perolehi, hasil daripada penggunaan air Eastspring untuk rawatan. Okey, berbalik kepada untuk masakan, yes. Almost setiap hari sebenarnya
saya masak beras ataupun masak whatever masak pun memang menggunakan air spring. Dan alhamdulillah yang paling saya suka testimoni beberapa klien yang saya pernah jumpa, kadang-kadang mereka pernah cuba menggunakan sistem rawatan ataupun penapis air jenama lain, tetapi tak lama, biasanya dalam 5-6 bulan, dan mereka balik kembali ke pangkal jalan, mereka menggunakan sistem rawatan air spring, insyaAllah. Alright. So boleh guna, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang cepat atau lambat lah tempoh cartridge tu. Kena sacrifice sikit lah. Okey, balik ke pangkal jalan Abang Jo. Ni ada soalan ni, tak tahulah saya sensitif ke tak ni. Okey. Barang lain tak ada